Assalamualaikum murid-murid. Kembali bersama Cikgu Suzana, kita akan mempelajari sains tahun 2 iaitu topik yang seterusnya, terang dan gelap. Jadi, pada pembelajaran kita pada kali ini, di akhir pembelajaran ini, murid dapat mengenal pasti sumber cahaya dan yang kedua, murid dapat membuat perbandingan aktiviti yang dijalankan dalam keadaan terang dan gelap. Diharapkan semua murid dapat bersedia dengan buku teks sains tahun 2 pada muka surat 61 hingga 65. Jadi, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, cuba murid perhatikan perbezaan semasa cikgu membuka dan menutup lampu. Pada waktu cikgu buka lampu, cuba kamu lihat apa yang kamu nampak. Nampak tulisan kan? Dan apabila semasa cikgu menutup lampu, nampak lagi tak tulisan tu? Tidak. Hal ini kerana semasa cikgu membuka lampu, keadaan menjadi terang. Dan semasa cikgu menutup lampu, tengok, menutup lampu, keadaan menjadi gelap. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan terang dan gelap itu? Terang ialah keadaan di mana terdapatnya sumber cahaya yang membolehkan kita melihat dengan jelas. Contohnya pada waktu siang hari. Manakala gelap pula ialah keadaan tiada sumber cahaya atau hanya sedikit sumber cahaya yang akan menyukarkan kita melihat dengan jelas. Contohnya pada waktu malam. Cuba kamu perhatikan situasi yang ditunjukkan dalam gambar. Situasi ini menunjukkan pada waktu malam. Di mana terdapat dua orang iaitu seorang ibu dan seorang anak sedang menoreh getah. Jadi, kedua-dua ibu dan anak ini menggunakan lampu sebagai sumber cahaya untuk mereka melihat. Tapi cuba kamu lihat perbualan antara mereka. Si anak berkata, "Ibu, cahaya lampu saya semakin malap. Mungkin bateri kekurangan tenaga, nanti kita tukar baru." Jadi di sini menunjukkan bahawa apabila cahaya lampu semakin malap, si anak tidak dapat melihat dengan jelas apabila pada waktu malam. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan sumber cahaya itu? Cahaya merupakan keperluan penting dalam kehidupan kita. Cahaya diperoleh daripada pelbagai sumber. Contohnya, sumber daripada matahari. Pada waktu siang, matahari merupakan sumber utama cahaya. Cahaya daripada matahari ialah sumber cahaya semula jadi. Kamu dapat lihat dalam gambar ini, sumber cahaya semula jadi iaitu dari cahaya matahari dapat menerangi kehidupan kita pada waktu siang. Bagaimana pula pada waktu malam? Pada waktu malam ada ke cahaya matahari? Tak ada kan? Jadi, pada waktu malam, matahari tidak kelihatan. Tetapi lampu dan nyalaan api dapat menerangi kawasan yang gelap. Jadi sumber cahaya yang seterusnya adalah daripada cahaya lampu. Terdapat pelbagai jenis lampu seperti lampu jalan yang ditunjukkan oleh cikgu, lampu kereta dan lampu rumah. Okey, yang seterusnya adalah sumber cahaya daripada api. Cahaya juga diperoleh daripada api seperti nyalaan lilin, pelita ataupun obor-obor. Okey, sekarang ni murid-murid, cuba perhatikan dalam gambar ini. Siapa tahu ini adalah gambar apa? Ini adalah haiwan kunang-kunang. Dia dapat mengeluarkan cahaya seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini. Okey, jadi adakah kunang-kunang ini boleh dijadikan sumber cahaya? Cuba kamu fikirkan. Jawapannya ialah tidak boleh. Haiwan kunang-kunang ini bukan sumber cahaya kerana kunang-kunang hanya dapat mengeluarkan cahaya pada masa tertentu sahaja. Jadi, haiwan ini bukan sumber cahaya.
Jadi, jom kita lihat situasi pertama. Dalam situasi ini terdapat dua gambar. Gambar pertama, seorang perempuan sedang membaca dalam keadaan yang gelap. Manakala gambar yang kedua, perempuan tersebut membaca buku dalam keadaan yang terang. Jadi berdasarkan situasi ini, perempuan dalam gambar manakah yang dapat membaca dengan lebih mudah? Sudah pastilah dalam keadaan terang. Ini bermakna dalam keadaan gelap, kita sukar untuk membaca ataupun melakukan aktiviti. Manakala dalam keadaan yang terang, kita mudah untuk melakukan aktiviti. Okey, seterusnya jom kita lihat situasi kedua. Nampak tak situasi ini menunjukkan seorang perempuan sedang bermain bunga api. Dalam keadaan gelap ataupun dalam keadaan terang yang lebih sesuai untuk kita bermain bunga api. Sudah pastilah dalam keadaan gelap. Kerana bunga api dapat dilihat dengan lebih menarik dalam keadaan yang gelap berbanding keadaan yang terang. Jadi, rumusan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, sumber cahaya adalah terdiri daripada matahari sebagai sumber cahaya utama dan seterusnya api serta lampu. Dan aktiviti dapat dilakukan dengan mudah dalam keadaan terang. Manakala sumber cahaya pula diperlukan apabila melakukan aktiviti dalam keadaan yang gelap. Contohnya dalam gambar ini, sumber cahaya daripada lampu. Okey, untuk tugasan pada hari ini, murid-murid diminta untuk membuka buku aktiviti sains tahun 2 pada muka surat 37 hingga 40. Jadi, pada muka surat 37, cuba murid-murid perhatikan gambar dan nyatakan sumber cahaya berikut. Contohnya gambar pertama, sumber cahaya apakah dalam gambar ini? Sama ada matahari, api atau lampu. Dan seterusnya. Kemudian kamu tuliskan sumber cahaya ialah apa sumber cahaya yang kita telah pelajari. Okey, yang seterusnya pada muka surat 38, dalam aktiviti ini, cuba kamu lakarkan sekuntum bunga raya pada petak A. Seterusnya, kamu tutup mata dan lakarkan sekuntum bunga raya yang sama pada petak B. Kemudian, cuba kamu jawab soalan berikut berdasarkan lakaran yang telah kamu lakukan di atas. Soalan yang pertama, gambar bunga raya boleh dilakar dengan tempat kosong dalam keadaan terang kerana adanya cahaya. Cuba kamu fikirkan balik tadi. Kamu boleh lakarkan bunga raya dengan mudah atau sukar semasa dalam keadaan yang terang. Kemudian kamu tuliskan jawapan kamu dalam ruangan ini. Okey, soalan yang kedua. Gambar bunga raya tidak dapat dilakarkan dengan sempurna dalam keadaan terang atau gelap. Tuliskan jawapan kamu. Dan yang ketiga, hasil lakaran bunga raya pada kotak A atau B lebih baik daripada hasil lakaran pada kotak A atau B. Cuba kamu perhatikan lakaran kamu. Baiklah, seterusnya pada muka surat 39. Okey, pada muka surat ini, bandingkan keadaan di bawah. Contohnya dalam aktiviti menulis dalam gambar pertama dan kedua. Dalam gambar pertama ini, kamu melakukan aktiviti menulis dalam keadaan yang gelap. Hanya berbantukan dengan sumber cahaya yang sedikit sahaja. Tapi dalam gambar kedua, kamu melakukan aktiviti menulis dalam keadaan yang terang. Jadi, tulisan akan lebih cantik apabila ditulis dalam keadaan gelap atau cerah berbanding dalam keadaan gelap. Okey, yang seterusnya aktiviti bermain tanglong dalam keadaan gelap dan dalam keadaan cerah dalam gambar ini. Jadi, tanglong akan lebih menarik dalam keadaan
gelap atau cerah berbanding dalam keadaan terang. Jadi kamu isikan tempat kosong tersebut. Okey, yang seterusnya pada muka surat 40. Nyatakan perbezaan yang berlaku dalam keadaan gelap dan terang berikut. Jadi ini adalah gambar dalam keadaan gelap. Manakala barisan ini adalah gambar dalam keadaan terang. Jadi kamu bandingkan perbezaan. Contohnya yang pertama, dia sedang melakukan apa tu? Membaca. Jadi membaca dalam keadaan gelap, sukar atau mudah. Jadi terangkan kat sini. Contohnya dalam keadaan terang, senang membaca. Okey, dalam aktiviti yang kedua pula, sedang apa? Berlari. Jadi kamu tuliskan dalam keadaan gelap, sukar atau senang. Okey, seterusnya yang ketiga, tidur. Dalam keadaan gelap, senang atau sukar. Jadi, sekian sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Semoga berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Bye.